Kalau kita semua jadi bos, tiba-tiba orang bawah kita buat salah, apa agak kita nak buat? Dia mesti marah punya. Jerkah. Bak kata Ustaz Abdullah Khairi. Tapi adakah itu sunnah dan adab dalam menegur atau menasihati orang bawahan? Ini kita nak kongsikan 5 sunnah yang kita boleh amalkan sebagai seorang bos dalam nak menegur kesilapan orang bawahan. Yang pertama, kita kena letak diri kita berada di tempat dia. Agak-agak kalau kita lah yang menjadi pekerja, bos kita pula marah kita, macam mana kita nak dia bahasakan diri dia dengan kita? Jadi kita kena letak diri kita di tempat dia. Barulah nasihat itu akan jadi berkesan. Yang kedua, Nabi Musa AS dan Nabi Harun, ketika Allah hantar untuk nak tegur Fir'aun, Allah Ta'ala perintahkan supaya apa? Faqula lahu qawlan layyinan. Kamu kena bercakap dengan Fir'aun ni tadi, ya, dengan bahasa yang lemah lembut. Jadi kita nak menegur orang bawahan, tak boleh guna bahasa-bahasa kasar, ya. Kita kena bercakap dengan lemah lembut supaya nasihat tu boleh sampai ke hati dia, baru dia akan berubah, ya. Dan selain daripada berkata dengan kata-kata yang lembut, kena guna bahasa yang sesuai. Mana memilih perkataan. Seperti mana yang kita tahu bahawa Nabi SAW ni kalau dia bercakap, ya, baginda akan bercakap bahasa yang sangat indah, bukan bercakap dengan emosi. Kalau kita bercakap dengan emosi, cakap dengan nak marah, tak menggunakan akal, jadi nasihat itu tidak akan jadi elok, bahkan akan memburukkan keadaan lagi. Nanti pekerja kita akan berdendam dengan kita, dia buat apa sabotaj perniagaan kita akan jadi lebih teruk mudaratnya. Bercakap dengan bahasa yang indah. Kadang-kadang mungkin kita tak sampai hati nak menegur dia. Ada juga bos yang macam tu, dia tak boleh nak bercakap. Maka kita gunakan perantaraan. Kita guna siapa? Orang yang dipercayai, yang dihormati, yang boleh kaunseling, yang boleh menasihati pekerja kita yang bermasalah. Dan yang kelima, di dalam menegur dan memberi nasihat, kita mestilah ingat bahawasanya kita ini, hati-hati kita ini dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh menasihati, kita boleh menegur, tapi jangan lupa untuk berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni jarang-jarang orang buat. Kerana kita mengingatkan bahawa segala perbuatan kita ni hanya terhenti antara kita dengan orang bawahan kita saja. Kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nasihat kepada dia dan kita berdoa kepada Allah supaya dia yang dinasihati itu boleh menerima nasihat kita dengan baik. Dan sekiranya contohnya, kalau kita pula menjadi orang bawahan, yang buat salah tu bos, macam mana nak tegur dia? Ya, pasti ada perbezaannya antara sunnah bagi orang bawahan nak menegur kepada orang atasan ialah dengan menegur secara hikmah. Antara hikmahnya ialah apa? Teguran itu mesti secara personal. Ya, PM ke, PM tepi ke, ataupun masuk dalam jawab bos, dalam office dia, sembang dalam keadaan tak ada orang lain yang mengetahui perbualan kita tu. Kenapa? Kita tak naklah kredibiliti bos kita tu jatuh kalau kita tegur dia di hadapan orang ramai. Kena jaga juga, ya, air muka dan ketukuhan bos kita. Jadi tegur dalam keadaan yang tadi, bahasa yang indah, bahasa yang lemah lembut, dengan hikmah, dengan ikhlas nak perubahan, dan jangan tegur di hadapan khalayak. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu tegur seseorang itu di hadapan orang ramai, sebenarnya kamu bukan menasihati dia, tapi kamu telah membuka aib di kepada orang lain. Orang tahu habis kesalahan dia. Jadi 5 sunnah dan adab dalam menegur, mudah-mudahan kita dapat amalkan. Ingat, ya, menghidupkan benih-benih sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita akan membuatkan Allah Ta'ala memberkati kehidupan kita.